Okay, Assalamualaikum. So minggu ni kita dah cover masuk chapter 2. So untuk chapter 2 kita ada 5 subtopic, which is function, composite and inverse function, cubic equation, exponent and log, and then last one is transformation of graph. Okay, so we go through to the first subtopic, which is 2.1 function. So the first thing that you have to understand about this topic is the definition of functions itself. Okay, so korang kena tahu function ni apa benda. So function ni sebenarnya dua benda lah definition yang korang kena tahu, which is domain. Domain ni is a value of x untuk x axis. Okay, and then korang kena tahu juga range. Range ni adalah value untuk nilai y ataupun kita panggil fx di garisan y-axis. Okay, so itu beza dia lah. Domain dekat paksi x, range untuk dekat paksi y. So kalau refer pada graf yang ada ni, so kalau tengok kat sini, ini adalah fx lah. Ini kita panggil range. Okay, so untuk paksi x, ni paksi y. Untuk x ni kita panggil domain. So dalam kes ni, domain dia adalah dari sini ke sini lah. Untuk range daripada bawah ke atas ni. Okay, macam tu lah. Okay, so kita terus tengok domain untuk range untuk linear function. So linear function ni equation yang power dia adalah 1. So sebagai contohnya inilah. Okay, so ini adalah contoh dia. Fx equal to x plus 1. So kalau tengok dekat x tu, kuasa kat atas ni adalah 1. So bila kuasa 1 tu kita panggil linear lah. Okay, so untuk linear function, domain dengan range dia sentiasa daripada negative infinity sehingga positive infinity. Domain dengan range sama. So ataupun cara lain dia, kita boleh tulis juga domain untuk x adalah real number. Real number tu maksudnya semua nombor lah. Untuk range fx, range kita tengok dekat fx, so dia pun real number. Apa maksud real number ni ataupun mana dia dapat negative infinity sampai infinity ni? Lepas sinilah, sebab daripada linear kan garisan lurus, kita tak tahu dia stop sampai mana. So kalau domain, kan saya cakap tadi domain kita tengok paksi x. So ini adalah paksi x. Okay, kita tak tahu dia start daripada mana ni. Okay, so daripada negative infinity sampailah infinity. So, macam tu juga untuk range. So range kita tengok daripada atas sampai bawah. So yang ni approximate kepada positive infinity, yang bawah dia approximate to negative infinity. That's why domain dengan range dia semua real number. So tak kisah kalau awak masukkan nilai x tu 1, 1 tambah 1 tambah 1 kat sini, korang akan dapat 2 lah. Apa-apa nombor korang masukkan nilai dekat x, korang akan dapat nilai fx. Itulah macam mana kita nak tentukan domain dengan range. So memang inilah jawapan dia. Kalau tak sure, memang korang hafal je lah. Kalau linear, memang jawapan dia negative infinity sampai positive infinity untuk domain dengan range. Okay, itu case untuk linear function. Kemudian kita tengok case untuk absolute function. So absolute ni sebenarnya kita dah belajar masa absolute value hari tu. So untuk absolute function, simbol dia ada tanda absolute lah. Ini tanda absolute. Okay, absolute tu maksudnya value dia sentiasa positif. Dia takkan, graf dia takkan pergi ke hala negatif lah. Dia sentiasa positif. Okay, so kat situ domain dia, kalau tengok kat sini, domain kita tengok paksi x. So tengok paksi x kan, ni paksi x kita. Ni sampai dah sini, kita tak tahu sampai mana. That's why domain dia negative infinity to positive infinity. Range dia mesti lebih besar daripada kosong. Lebih besar dan equal to 0. Inilah. Kita tengok paksi y. So, dia start daripada sini kan. Sini, kita tengok paksi y kita adalah ni kosong lah value dia. So, kosong tu include. So, kosong sehinggalah lebih besar daripada kosong. So, range memang inilah jawapan dia. So, kena ingat dua tu. Dia takkan berubah lah kalau case macam ni. Okay. Ni case untuk absolute function. Okay, next kita tengok untuk rational function. Rational function ni case untuk yang pecahan. Pecahan atas dan bawah ada value x. Okay, so untuk rational function ni, kita kena make sure kita punya denominator bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Sebab bila bawah ni sama dengan kosong, apa-apa bahagi kosong kan kita dapat infinity kan. So nak tentukan dia punya domain, kita ambil denominator. So dalam kes ni x tolak 1 lah. Kita letak dia tak sama dengan kosong.
Tetap tak sama dengan kosong. So apa, kita pindah-pindah, kita cari nilai X. So nilai X dia, domain dia tak boleh sama dengan 1 lah kat sini. Boleh so macam tu. Untuk domain, kita setkan denominator tak boleh sama dengan kosong. So bila kita solve kan, itu adalah dia punya domain lah. Untuk range pula, range dia ada formula dia, which is range untuk rational function, kita kena cari inverse function. So kita kena buat inverse function lah. Inverse function, kita kena let y. So kita ambil equation asal, which is 2x tambah 1 ni, per dengan x tolak 1, kita letkan dengan y. So ini pun basically dah belajar kat sekolah lah, tapi kita revise saja. Okay, so untuk dapatkan inverse function, korang kena jadikan x dalam sebutan y. So dalam case yang pertama, yang first ni, kita dah let y kan kat depan. So sekarang kita tak nak y kat depan. Kita nak y tu, kita pindahkan belah kanan supaya semua nilai x, kita tukar position dia sebelah kiri. So cara nak solve kan, korang kena darab silang kat sini dululah. So bila darab silang, and then yang ni korang expand. Okay, and then barulah kita susun. Yang selain daripada x, korang pindahkan semua sebelah kanan. So tinggalkan x sahaja. Satu-satunya x dekat sebelah kiri. So apa yang korang dapat tu, term y tu korang tukar kepada x. Yang y atas ni semua tukar jadi x. Okay, so itulah inverse dia. So kena ingatlah step inverse function. First kita kena let y jadikan x dalam sebutan y. So itu adalah dia punya inverse function lah. Okay, lepas tu apa yang kita dah dapatkan inverse function, kita tengok domain dia. Nak tengok domain, kita kena check denominator. So kalau tengok denominator, so dalam case ni denominator untuk inverse function yang bawah lah, nak tengok denominator kan. So x tolak 2, kita setkan sama juga, tak boleh sama dengan kosong. So apa nilai x? X tak boleh sama dengan 2 lah. So range dia, kita cari inverse function, kemudian kita tengok domain untuk inverse function, itu adalah range dia. So nanti korang buat latihan, korang mungkin faham lah. Okay, domain macam biasa, kemudian denominator. Untuk range ni, formula ni nak cari range. So range untuk fx, dia sama juga dengan domain untuk inverse function. Macam tu. Tu formula dia lah. Okay, graf ni tak hafal. Graf ni just nak tunjukkan rational function tu, graf dia macam ni lah. Okay, so korang kena tahulah step dia one by one. Okay, so itu untuk rational function. Okay, next kita tengok square root function. So square root function ni tanda dia mesti ada square root lah. Square root. So simbol square root lah macam ni kan. Okay, so kalau square root, value dalam ni, which is x tambah 1 ni, dia mestilah lebih besar dan sama dengan kosong. Kita tak boleh letak square root negatif 1. Ni dapat I kan, yang kita belajar hari tu, complex number. So value dalam square root tu sendiri mestilah nilai dia kosong dan lebih. Sebab tu kita setkan, nak cari domain, kita setkan yang bahagian dalam ni. So dalam case ni x tambah 1, kita letaklah x tambah 1 greater and equal to 0. So apa value domain dia? Kita pindahkan yang ni pergi sini. Okay, so dapatlah domain dia lebih besar daripada negatif 1. Macam tu je lah. So cara dia kena ingat macam tu lah. Tengok, dia memang fix lah. Kalau square root je, kita ambil greater and equal to 0 untuk cari domain. Untuk range, apa yang awak dah set tadi? Awak set ni kan? Awak salin je balik. Tulis fx. Ikut je. So kalau korang rasa saya ajar ni laju, korang boleh slow down balik lah. Tengok balik video ni supaya boleh faham lah bila nak buat latihan nanti. So memang range ni memang inilah jawapan dia. Fix. Dia sentiasa lebih besar daripada 0. Lebih besar and equal to 0. Cuma domain dia depends pada equation yang dalam square root tu. Okay, and then kita ada juga domain and range for square root function. Okay, ni square root, tadi square root, ni square root function. Square root function ni beza dia, square root tu ada dalam function. Contohnya case macam ni lah, ada square root tapi dia dalam equation rational kan. Dia ada dalam soalan pecahan. Rational tu kat bawah. Dia punya square root dekat bawah denominator. So case macam ni kita kena consider dua lah. Sebab dia pecahan,
Ni, kalau dia pecahan tadi, kita kena tahu yang bawah tak boleh sama dengan kosong kan? Okey, lepas tu bila dia square root tadi lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, so bila kita combinekan benda ni, dia tak boleh sama kosong, tapi dia lebih besar dan sama dengan kosong. So, conclusion dia lebih besar daripada kosong lah. Boleh? Okey, so kena tahu macam tu lah. Sebab dia pecahan, bila pecahan, denominator tak boleh sama dengan kosong. Okey, tapi sebab dia square root pula value dalam tu mesti lebih besar dan sama dengan kosong. So, bila kita combinekan, ni kan lebih besar dan sama dengan kosong, tapi kita tak nak sama dengan kosong. So, yang tinggal adalah greater than 0 lah. That's why kita conclude kalau case macam ni, dia greater than 0. Okey, nak tahu domain dia. So, bila kita dah tahu dia greater than 0, kita set je greater than 0. Value denominator. So, bila kita pindahkan 1 kat sini, kita dapatlah negatif 1. So, domain dia adalah lebih besar daripada negatif 1. Untuk range, kita ikut apa yang kita dah set dekat cloud warna kuning tu, itulah range dia. So, ni fix lah. Tapi kena tulis fx lah. Fx lebih besar daripada kosong. Sama juga macam tadi. Ni fx lebih besar and equal to 0. Okay, and then kita tengok case untuk domain dengan range kuadratik. Kuadratik kuasa 2 yang kita belajar parabola tu. Okay, so biasanya kalau case macam ni kita hanya cover untuk x kuasa 2 lah. Kita tak cover y kuasa 2. Okay, so kuadratik macam ni bentuk senyum. Tambah 1 maksudnya dia naik atas 1 unit lah. Okay, kalau kuadratik function, jawapan untuk domain memang akan fix real number. So jawapan ni memang takkan lain lah. Memang ini je jawapan dia. Cuma untuk range, korang kena make sure range dia, value dia lebih besar dan sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab kita tengok range kan, kita tengok paksi y kan. Ni kita tengok paksi y. Ni adalah range kita. So sebab dia plus 1. Okay, so kita ambil fx plus 1 lah. Ni kalau kita ada constant c. Ni kita case ni tambah c. So c kita adalah 1, so lebih besar daripada 1. Kalau contohnya dia tak ada c, dia just x square sahaja, so jawapan akhir kita yang inilah. So dia refer ada dua possible lah. Kalau dia ada c, jawapan dia ikut nilai c. C kat belakang tu. Tapi simbol dia still lebih besar and equal. Tapi kalau dia tak ada c, contohnya yang case yang macam ni, dia bagi fx sama dengan x square sahaja. So, jawapan untuk range dia akan jadi macam ni lah. Sebab dia tak ada c. Okay, so tu untuk quadratic function. And then cubic. Cubic tu yang kuasa 3 lah. Okay, yang ni memang fix jawapan dia macam ni Takkan ada jawapan lain lah. Dia mesti negative infinity to positive infinity for domain and range. Okay. So, kita ada exercise untuk tentukan domain dengan range. Okay, yang ni. Okay, saya akan tunjuk. Determine domain and range for the following function. So, kalau tengok ni adalah case rational, pecahan. So, kalau pecahan tadi, macam saya cakap, kita kena cari domain dia based on denominator. So, denominator pembawah. So, nak cari domain. Pilihlah domain. Sama dengan, so kita setkan 4 tolak 2x. Tak boleh sama dengan kosong. So, apa value x dia? Kita carilah. Pindahkan. So, negative 2x is not equal to negative 4x is not equal to negative 4 divide by negative 2, kita akan dapat 2. So, itulah domain dia. Domain dia x tak boleh sama dengan 2. Macam tu je lah. And then range, macam saya cakap tadi lah. Range untuk fx ni, dia adalah sama dengan domain untuk inverse function x. Okay, so first korang kena cari inverse function. So, nak cari inverse function, kita kena let y lah. Let y apa? Let y function ni. So, let y 7x over 4 minus 2x. Okay, apa yang kita nak cari sekarang bila kita dah let y, kita kena jadikan x dalam sebutan y. So, kita darab lah. So, korang akan dapat 4y tolak 2xy. Sama dengan 7x. Tapi kita nak cari x kan? So, kita combinekan. So, negatif 2xy tolak 7x. Sama dengan
Ni bawa pindah sana, sini. Okey. So yang ni kita nak cari X. So kita factorkan lah. Okay, so bila kita susun, sambung kat sini. So X akan dapat negative 4Y over negative 2Y minus 7. Okay, so kita conclude terus kat sini. Inverse function. So apa yang huruf Y kita gantikan kepada X. Negative 2X minus 7. Okay, so ini adalah kita punya inverse function. Tapi kita nak cari range. So range kita tengok domain untuk inverse function. So nak cari domain inverse function, kita akan tengok yang bawah ni. Buat dia tak sama dengan kosong. So kita boleh carilah. Tak sama dengan 7. So X tak boleh sama dengan negatif 7/2. So itulah jawapan dia. Okay, next saya akan tunjukkan video untuk operation of function. Okay, itu kita akan continue video dekat lain lah. Video seterusnya. Okay, sekian saja untuk video ni. Okay, next saya akan bagi part 2 punya. Okay.